Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba', tuan-tuan, puan-puan, sidang, penonton yang sentiasa bersama dengan daurah Mufiq Mushaf untuk faham isi Al-Quran. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi dapat meneruskan sesi daurah Mufiq, dan pada malam ini insya-Allah perbincangan kita berkisar berkenaan dengan rukun at-tilawah. Dulu kita pernah menyebut tentang untuk membaca Al-Quran dia perlu kepada 3 rukun, dan salah satunya ialah kita mengikut kepada qiraah, salah satu daripada qiraah yang masyhur, yang muktabar. Jadi pada malam ni insya-Allah bersama saya ialah Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Kita serah kepada orang pakar pada malam ini sebab nak membincangkan masalah tilawah dan qiraah ini perlukan kepada orang yang lebih arif. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa khabar Syekh? Alhamdulillah. Khabar sihat semua? Alhamdulillah. 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 Jadi kita bersama dengan Syekh Abdul Subhi. Jadi Syekh, Naam Siti. kita di Malaysia ni lah. Ya. Bila kita nak baca Quran, dulu kita akan cari tok guru lah. Ya. Kan? Tok guru akan mengajar kita daripada alif ba ta sampailah kita boleh baca Quran. Ya. Tapi tok guru dulu dia tak dah disebut lah. Ya. Kita sekarang ni kita baca qiraat apa. Cuma kita pun ikut lah. Kita tak tahu itu qiraat apa. Baik. Jadi bila kita dah masuk kepada pengajian Quran, barulah kita tahu apa itu qiraat. Qiraat tu dia ada beberapa qiraat. Kan? Baik. Kemudian dia ada lagi apa sebut riwayat. Ya. Kemudian ada sebut tariq. Kan? Jadi bila contohnya bila kita disebut bahawa ada qiraat Asim. Siapa yang riwayatnya? Hafs daripada Asim. Ya. Asim dia ada 2 anak murid. Syu'bah dengan Hafs. Kemudian di bawahnya itu ada lagi Tariq. Tariq Syatibiyah. Kan? Jadi ini satu perkara yang agak kalau di Malaysia ni agak orang kata apa, bukan satu yang diketahui umum. Ya. Jadi nak minta Syekh terangkan sikit apa maksud qiraat, apa maksud riwayat, apa semua. Okey. Sila. Kita ringkaskanlah dulu. Ringkas. Maknanya supaya kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Terima kasih kepada sahabat saya, tok guru saya Al-Fadhil Ustaz Fadli. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran. Amin ya Allah. Seperti mana yang Ustaz dah berapa minggu masya-Allah setiap berapa bulan sebenarnya mentadarus Al-Quran dengan menggunakan mushaf yang luar biasa ini, iaitu mushaf Al-Mufiq. Jadi satu usaha yang luar biasa, semoga diterima oleh Allah. Pertama sekali Ustaz, seperti mana yang kita tahu, Al-Quran ni sebuah kitab yang merupakan satu mukjizat. Ya. Jadi dan ia adalah buku terakhir. Ya. Jadi apa sahaja yang ada kaitan dengan Al-Quran ni, dia satu ilmu besar. Ya. Kalau kita nak belajar setakat 15 minit memang tak tak cukup lah. Cuma insya-Allah kali ni kita akan ringkaskan supaya masyarakat di luar sana boleh memahami dengan cara yang begitu sangat-sangat mudah dan sangat-sangat ringkas. Baik. Apabila kita kata Al-Quranil Karim ni, dia ada ulum Al-Quran. Dia ada ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran. Jadi ulum Al-Quran ni Ustaz, kalau kita lihat orang pertama yang menulis tentang ilmu Al-Quran ni telah mengumpul atau telah senarai sebanyak 40 ilmu Al-Quran dalam satu kitab, iaitu kitab Al-Burhan yang ditulis oleh Imam Az-Zamakhsyari.
Kemudian sampai Imam As-Suyuti dia senarai lebih daripada 80 ilmu Al-Quran. Salah satu ilmu Al-Quran adalah ilmu Al-Qiraat. Okey, secara ringkas, ilmu seperti mana kita tahu tadi, ulum Al-Quran ni semua yang ada kaitan dengan Al-Quran. Apa sahaja yang ada kaitan dengan Al-Quran dinamakan sebagai ulum Al-Quran. Kemudian sebahagian daripada ulum Al-Quran atau salah satu daripada ulum Al-Quran adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat ni dengan ringkasan ta'rif dia, cara kita menyebut, cara kita membaca, cara kita sebut lafaz-lafaz Al-Quran. Itu adalah dinamakan sebagai ilmu Al-Qiraat. Dan qiraat ini berkataan jama' daripada qiraah. Qiraah ni bacaan. Jadi kita ada bacaan Asim seperti mana yang Ustaz sebut tadi. Sebenarnya generasi qurra ni bukan generasi sahabah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam apabila wahyu turun, baginda sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Masa itu kita ada berbezaan lughat di tanah Arab tu. Kemudian berbezaan lahjah orang Arab. Jadi setiap kabilah tu ada lahjah dia, ada lughat dia. Semua bahasa Arab, tapi lughat berbeza, lahjah berbeza. Macam kita kat Malaysia lah, ada dialek Kelantan, ada Kedah, baik. Kan? Ada Johor, ada Selangor. Betul. Kan? Jadi setiap negeri masing-masing dia ada lahjah dia tu. Ataupun dialek lah. Betul. Jadi kalau Kelantan ni dia baca dengan imalah. Kelantan dia banyak kepada imalah. Mungkin di Selangor atau KL dia, atau di Indonesia contohnya, dia akan setiap huruf terakhir tu dia bagi baris dia betul-betul. Jadi wadduha jadi wadduha. Kalau qiraat lain wadduhi contohnya. Itu imalah. Jadi subhanallah, dalam lidah kita ni sebutan qiraat itu sudah ada. Cuma seperti mana yang Ustaz cakap tadi tu, setiap ilmu tu perlu kita bertalaqi dengan guru, perlu kita bertadarus dengan guru, seperti mana Rasulullah buat dengan sahabat baginda SAW. Dan Rasulullah sendiri bertalaqi dengan Jibril. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin Al-As, di mana apa yang kita boleh faham daripada ringkasan hadis itu, bahawa baginda SAW apabila bertadarus, bertalaqi dengan Jibril, baginda akan meminta lebih daripada huruf. Harf ni bukan maksud dia setiap huruf, dia secara atau berbezaan lughat dan lahjat sebutan Al-Quran itu. Jadi Jibril ajar satu harf, Rasulullah minta lebih sampai jadi 7. Sehingga baginda SAW menyebut, innal Qur'ana nazala ala ahrufin sab'ah faqra'u minhu ma syi'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini telah turun dengan 7 cara bahasa sebutan, berbezaan dari segi sebut kalimat Al-Quran itu. Jadi bacalah apa sahaja yang kamu hendak daripada 7 itu. Okey, syarat kita membaca Al-Quran 3, Ustaz. Kita setiap orang ni nak baca tak kisah riwayah apa, tak kisah qarabah, kena ada 3. Pertama sekali, muwafaqat wajh min rasmil Uthman. Maknanya rasam yang kita guna tu dia sama dengan rasam mushaf Uthmani, seperti mana yang ditulis oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Dan kita boleh buka mushaf ni yang sudah lengkap dengan baris semua. Kalau kita buka surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kalau Ustaz tengok dekat Maliki Yaumiddin, rasam dia mim lam kaf. Lam kaf. Allahu Akbar. Jadi alif kecil itu seolah-olah macam terletak kat situ. Sedangkan kalau tulisan bahasa Arab dia mim alif kaf. Okey, kita baca riwayat Hafs dan banyak riwayat lagi, dia baca dengan sebutan alif tu. Jadi dia akan baca Maliki Yaumiddin. Dia sebut tapi rasam dia lain. Okey, qiraat lain dia akan baca apa? Maliki Yaumiddin. Maknanya alif kecil ni sudah tidak pakai. Jadi Ustaz kalau bayangkan rasam Uthmani dulu yang tidak ada baris, titik baris kan semua, ada alif tu tak? Tidak. Jadi dia rasam. Dia rasam perkataan tu. Maknanya apa yang sudah sampai daripada Rasulullah, dengan kita membaca Al-Quran mengikut rasam Uthmani itu sudah muwafaqah salah satu wajah daripada wajah qiraat. Seperti mana contoh yang paling ringkas itu Maliki jadi Maliki. Makna akan berubah? Tidak. Makna ni dengan 10 qiraat ni 7 jadi 10, dan setiap qiraah ada 2 riwayah jadi 20 riwayah tu, makna tidak akan berubah langsung. Bahkan dia akan menambah makna dia dan meluaskan lagi makna yang daripada al-qiraat itu. Jadi itu contoh daripada surat Al-Fatihah. Saya minta macam Syekh tunjukkan contohlah dalam kita baca Fatihah ni. Baik. Boleh bagi berapa qiraat bentuk bacaan. Okey. Contohnya
Okey, kita kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Okey, dia kita mungkin kita tak sempat lah baca semua dan tak sempat sebut ini riwayat siapa, tapi kita ambil contohlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, itu satu wajah daripada wajah ni. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim kalau kita sambung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Okey, mim dengan mim. Kalau kita baca Hafs Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baik, ayat yang seterusnya Maliki Yaumiddin boleh baca Maliki atau Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim kita baca dengan sad. Qiraat Ibn Kathir baca dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, dan juga qiraat Hamzah baca dengan ismamuz za. Maknanya ihdinas siratal mustaqim. Okey, ringkasan. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim atau alaihum, ghairil maghdubi alaihim atau alaihum. Kemudian yang seterusnya alaihimu dengan silat mimil jam'. Ihdina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu ringkasan lah daripada wajah-wajah bacaan surat Al-Fatihah, dan di sini kita rujuk balik kepada setiap qiraat. Maknanya setiap qari ni dia belajar dengan seorang sahabat baginda SAW atau seorang tabi'i, ikut setiap qari masing-masing lah. Kita ambil contoh yang Ustaz sebut tadi. Kita di Malaysia baca riwayat Hafs. Kita baca riwayat Hafs daripada qiraat Asim, dan Imam Asim itu sendiri walaupun qiraah ni dinamakan dengan qiraat Asim, tetapi dia bukan sahabat, dia bukan bertalaqi dengan Rasulullah. Ada generasi dua lagi antara dia dan Rasulullah. Kenapa dinamakan dengan Asim dan tidak dinamakan dengan nama sahabat? Kerana ia adalah orang pertama yang memberi dua cara membaca Al-Quran tu yang dia dapat daripada guru dia kepada dua orang yang lain. Jadi dinamakan dengan qiraat Asim kerana pertama kali Imam Asim sudah kumpul dua perbezaan tu, dan dia ada ramai anak murid, dia pilih yang terbaik. Okey, ini Hafs, engkau baca riwayat ini. Dan Imam Syu'bah, okey, you baca cara macam ni. Jadi kita ada riwayat Hafs dan riwayat Asim, riwayat Syu'bah, riwayat Hafs dan riwayat Syu'bah daripada qiraat Asim. Imam Asim sendiri dia baca dengan dua orang tabi'in, Sayyidina Abdullah bin Salam dan Abu Habib As-Salami. Dua-dua ni baca daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Setiap sanad Al-Quran kalau kita lihat tu, apabila kita buka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril, Rasulullah, bawah Rasulullah itu ada lebih kurang 6 sahabat Nabi yang semua sanad akan rujuk kepada mereka. Antaranya Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan Uthman bin Affan. Jadi sahabat Nabi ni bermulaan nak mengumpul Al-Quran. Cerita dia panjang sikit, cuma kita cuba nak ringkaskan daripada ilmu yang sangat luas ni. Jadi sahabat akan memberi kepada tabi'in, akhirnya generasi qurra. Generasi qurra tu masing-masing dekat Makkah, dekat Madinah, dekat Basrah, dekat Al-Kufah. Dan apabila Sayyidina Uthman menulis Al-Quran, dia memilih lahjah Quraisy. Dia memilih lughat Quraisy. Jadi yang lain semua sudah bakar, sudah tidak ada. Tetapi dengan rahmat Allah, rasam Uthmani seperti mana yang kita tunjuk contoh tadi, Maliki jadi Maliki. Jadi letak alif tu jadi Malik je, cuma sebutan dia. Dan baginda dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia hantar satu naskah dengan sahabat yang bakar dalam cara sebutan. Masa tu tak ada qiraat lagi, tidak dinamakan sebagai qiraah lagi, cuma al-ahruf as-sab'ah dan sebagainya. Jadi dari situlah Ustaz. Kalaulah katakan kita dalam solat ni kita nak baca dengan pelbagai qiraat. Kalaulah kata saya jadi imam lah. Saya nak baca Hafs, kemudian saya nak baca Qalun. Saya nak baca Warash. Baik. Boleh tak? Dalam Imam An-Nawawi, mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, dalam Al-Majmu', dia berkata yajuzu lil imam, harus untuk imam ni mengumpul qiraat, tetapi dengan beberapa syarat. Tak boleh kita dalam satu rakaat Ustaz, saya baca Alhamdulillahirabbil alamin dengan satu riwayah, Ar-Rahmanir Rahim dengan riwayah yang lain, Maliki Yaumiddin dengan riwayah yang lain. Tidak boleh. Tetapi kalau rakaat pertama saya baca dengan Hafs, sampai habis lebih baik kita baca dengan satu riwayah. Kemudian rakaat kedua kita baca dengan riwayat Syu'bah. Okey, satu rakaat ni kita baca dengan riwayat Syu'bah. Contoh kita salat tarawih 20 rakaat. Kalau di Mesir ada sebuah masjid
Ulum Islamiyah dalam Universiti Al-Azhar. Dulu diimamkan oleh Syekh Abdul Hakim Abdul Latif rahimahullah. Beliau salat 20 rakaat dengan 20 riwayah. Dia mengamalkan tiap-tiap tahun. Jadi sesiapa yang nak dengar berbezaan qiraat tu akan pergi ke sana. Tapi syaratnya makmum kena tahulah. Betul Ustaz. Kalau Syarat makmum tak tahu nanti dia orang mufarakah. pernah berlaku dengan saya Ustaz. Ya. Jadi syarat pertama tu, syarat yang paling penting tu, makmum kena umum dulu. Ya. Tapi masalah kalau makmum umum awal, ada jemaah yang datang lambat, itu dia punya cerita lah. Ya. Itu pernah berlaku kat saya dekat sebuah masjid kat Malaysia. Ya. Waktu Isyak tu imam sudah minta Syekh boleh baca dengan qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah ni agak berbeza sikit lah, pasal dia banyak waqaf dan sakat dan sebagainya. Waqf ala al-hamzat dan sebagainya. Jadi salah seorang profesor, orang yang tokoh dalam satu bidang lah, masya-Allah. Tapi dia tak pernah dengar pasal qiraat tu semua. Jadi sebanyak 20 rakaat tu saya baca dengan qiraat Hamzah. Lepas salat dia datang nak gaduh. Kata apa imam ni sangkut-sangkut betul perkataan, banyak kali pecah perkataan, kenapa ni? Ya. Jadi imam tadi dia kata, Tuan Haji datang dari rakaat berapa ni? Saya datang 10 terakhir. Itulah Tuan Haji, kita dah umum dah lepas salat Isyak, kita dah umum yang 20 rakaat ni akan diguna qiraat Imam Hamzah. Jadi selamatnya supaya tak menjadi fitnah, yang pertamanya kita nak kena ikut masyarakat. Betul. Masyarakat tu dah biasa dengan kiraat ni, kita kena buat kiraat itu. Betul. Yang keduanya, kalau kita nak bawa kiraat lain, kita kena maklumkan. Betul. Maksudnya saya ni, lepas ni saya akan baca kiraat lain. Baik. Sebab takut nanti jadi fitnah. Fitnah Memang. dalam masjid ni dia akan jadi isu besar. Memang akan jadi fitnah Ya. dan akan kacau khusyuk jamaah yang tengah salat tu. Pasal dia dah lari fokus dah. Dia tengok imam baca wadduha jadi wadduhi. Apa benda imam ni punya lidah sehingga macam tu kan? Silap ke? Silap ke ni imam ni? Jadi kena berhati-hati. Walaupun ada sebahagian mazhab yang memang tolak terus. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i, kita masya-Allah agama kita sangat luas, cuma ada syarat-syarat dia. Ya, ya. Dalam satu rakaat tak boleh campur dan kita kena umum. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan ni perbincangan yang panjang, insya-Allah. Dia mengambil masa beberapa siri. Insya-Allah. Dan juga tuan-tuan sentiasalah bersama dengan kami dalam Quran Live, dan juga kita pun melancarkan Al-Quran Mushaf Al-Aqsa. Tujuannya ialah untuk kita pendanaan untuk membantu rakyat Palestin yang ditimpa musibah, dan juga di tempat-tempat lain lah selain daripada Palestin juga kita lihat orang-orang yang ditimpa musibah. Jadi dengan sumbangan tuan-tuan dan puan sebanyak RM20 satu naskah Quran, dan separuhnya kita akan peruntukkan untuk misi kemanusiaan Palestin dan lain-lain. Dan sama-samalah kita membantu dan kita menyumbang untuk matlamat ataupun untuk tujuan ini. Jadi untuk malam ni setakat ini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa akan datang dengan tajuk yang bersambung, insyaAllah, berkenaan dengan qiraat, berkenaan dengan riwayat dan juga berkenaan dengan tarikh, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sentiasa bersama dengan kami, dan untuk malam ini kita tangguh dulu dengan kita membaca wal asri dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.